Halo, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sekarang ni sebenarnya saya tengah melakukan tugasan hakiki. Saya baru saja dimaklumkan oleh pihak operation saya untuk saya melakukan satu tugasan ni. Kebetulan jalan yang saya kena lalu ni pernah menyimpan beberapa peristiwa yang masih segar dalam ingatan saya. Kejadian ini terjadi kira-kira 11 tahun yang lepas. Dah lebih 10 tahun dah. Waktu mula-mula saya menceburi dalam bidang ni. Di mana jalan ni saya rasa tak perlu saya bagi tahu dekat dalam video ni. Sebab saya dalam video ni bukan tujuan untuk saya menakut-nakutkan sesiapa yang melalui jalan ni. Tapi yang pastinya ianya terjadi di suatu malam. Ketika saya sedang melakukan tugas time tu. Dan hari ini secara kebetulan saya ditugaskan melalui jalan ni. Jadi dalam kesempatan ni saya buat video ni lah untuk saya jadikan konten saya. Tapi tak ada benda, okey? Bukan ada benda apa ke, tak ada penampakan ke, tak ada. Cuma saya just selalu bawa saya punya subscriber ke ataupun penonton lah, siapa-siapa yang rasa nak tengoklah. Kejadian ni terjadi lebih kurang 11 tahun yang lepas. Waktu tu saya mula-mula menceburi bidang ni lah. Okey, waktu kita orang lalu jalan ni, time tu malam ada 3 biji truk kita orang konvoi, and then yang sebiji tu dah pergi jauh. Lepas tu saya dengan ada seorang member lagi lah, kira saya duduk belakang dia lah. Sesampainya kita orang di satu jalan tu. Jalan tu memang agak sunyi Memang agak sunyi. Dekat sana ada satu selekor. Kenderaan ataupun truk yang dipandu oleh member saya itu terlibat dalam kemalangan time tu. Terlibat dalam kemalangan. Tapi alhamdulillah dia tak ada apa-apa lah, okey. Dia okey. Tapi itu tak mengejutkan kita orang lagi. Yang mengejutkan kita orang tu kawan saya yang terlibat kemalangan tu, dia kata dia mengelak ada kereta lain yang kemalangan dekat sana time tu. Dia nak elak kereta tu. Last dia kemalangan, tapi kita turun tengok tak ada pun kereta tu. Kita orang time tu pun dah muskil dah. Tapi mungkin ini dia nak cari alasan. Mungkin saya fikir macam tu. Sebab kemalangan ni orang kata dia ada 1001 rahsia. Macam-macam rahsia dalam kemalangan ni. Kita susah nak cakap benda yang betul. Tapi tak apa, itu tak apa. Kita dah settle semua tu. Malam tu lah kita orang settle apa semua kan. Alhamdulillah semua selamat. And then besok tu, tak sampai 24 jam lah, kita pergi dekat balai polis traffic. Kita buat report lah time tu, cerita macam mana kejadian. Kebetulan pegawai yang ambil report ni, dia jenis seorang yang suka bercerita lah. Dia suka minat sembang-sembang lah. Okay, ingat lagi dia pegawai ni lah, dia muka dia garang sikit lah. Ada misai badan sasar sikit lah. Tapi okey lah, so far so good lah. Tengok dia pun sporting lah, okey. Okey lah, dia kata cerita macam mana kejadian. And then saya punya member tu, dia cerita macam mana kejadian. Lepas tu dia siap bagi tahu, tuan, kalau saya nak cerita benda ni, agak-agak kalau tuan rasa nak percayalah. Kalau orang tak percaya tu tak apalah, dia kata. Dia ceritalah. Dia kata dia nampak apa? Dia nampak ada kenderaan dekat sana kemalangan. Time tu dia kata kenderaan tu dah terbalik. Saya cuba elak. Dia kata macam ni lah. Last saya yang kena, dia kata. Tapi tengok kenderaan tu tak ada. Sembang. Memandangkan pegawai yang ambil kes ni, dia suka bercerita. Dia pun bukalah cerita. Dia bagi tahu, awak tahu tak, sebelum awak kemalangan ni, malam tu kan, kita orang kemalangan lebih kurang dah nak masuk pagi lah, lebih kurang 12 lebih lah, pukul 1 pagi lah kot, lebih kurang macam tu lah. Dia beritahu, oh, you tahu ke waktu kemalangan tu ada kenderaan lain yang bukan
beberapa jam sebelum kemalangan, ada kenderaan lain kemalangan dekat sana, satu family semua pergi. Kira maksud dia tu semua dah meninggal lah. Saya pun terkejut time tu. Member tu pun terkejut. Ya ke? Sembang-sembang lah. Lepas tu dia cerita lah yang macam mana kemalangan tu kan, apa kereta macam mana yang dia nampak tu. Dia memang nampak macam yang dia bagi tahu dekat pegawai polis tu. Mula-mula member saya cerita dulu kereta macam mana. Dia cerita dekat pegawai polis. Pegawai polis tu yang ambil, pegawai polis trafik tu yang ambil report ni pun cerita juga dia dekat balik. Kenderaan yang awak cakap tu memang inilah yang kemalangan tu, sekian-sekian ni. Tapi nombor semua dia tak ada cakap lah. Tapi warna kereta tu, apa, MPV, semua dia bagi tahu lah kereta tu. Memang kenderaan yang macam ni lah yang terlibat kemalangan tu, dia kata. Saya time tu betul-betul terkejut lah. Kebetulan ke apa ni? Kan? Lepas kita orang tengah sembang-sembang tu, datang pula seorang. Minta maaf yang family yang terlibat kemalangan ni, dia orang ni berbangsa Cina. Dia datang, mungkin dia punya waris lah, datang ke sana. Saya dengar lah kan, dia kata dekat kaunter dekat depan tu lah, dia nak cari apa, orang-orang scan ni, pegawai ni. Sebab dia ambil kes ni. Lepas tu yang pegawai tadi tu, yang tempat yang ambil kes member saya tu juga, dia ada kat sana. Ya saya, kenapa? Dia kata macam ni lah. Ya. Lepas tu orang sembang lah. Dia bagi tahu sekian-sekian. Dia masuk dalam bilik. Saya tak tahu apa orang sembang lah. Dia keluar. Pegawai tu bagi cerita dekat kita orang lah. Yang tadi tu, yang baru jumpa dia tu, orang Chinese tu, dia kata itu waris kepada bangsa yang kemalangan tu. Dia kata macam tu lah. Dia orang bersembang lah. Tak apalah. Dekat sana kira dah habis lah dekat sana. Yang kes kita orang tu pun kira dah habis. Cuma yang membuat saya terfikir tu, dan kawan saya pun terfikir, macam mana MPV tu boleh sama dengan yang kemalangan sebelumnya tu. Kita heran tau, macam pelik, macam ada jelmaan ke apa ke tempat tu. Itu yang kita orang macam terkejut tau. Saya pun sendiri saya terkejut time tu dengar pegawai tu cakap macam tu kan. Kadang kita dengar macam orang kata macam mana macam ya orang boleh menipu kan. Kadang-kadang kita cakap macam tu, tapi ya kita tak tahulah. Mungkin secara kebetulan tu, ataupun memang kita member saya tu pun penat, saya pun penat. Tapi yang time tu saya tak nampak lah. Yang member saya tu yang nampak, dia yang elak benda tu yang saya kata kemalangan tadi tu, dia yang elak. Mungkin dia terlalu letih kot sampai nampak benda-benda yang bukan-bukan tu. Tapi kenapa sama dengan cerita dengan yang pegawai polis ambil kes ni, cerita dekat dia juga. Cerita tu sama, matching tau. Jadi saya sampai dari kejadian tu dah 10 tahun lebih berlalu, saya sampai sekarang masih terfikir-fikir tau, adakah ini secara kebetulan ataupun memang benda tu wujud, dia nak menyesatkan kita ke, gangguan syaitan ke, saya tak tahulah. Selepas beberapa minggu selepas kejadian ni dah settle lah. Kira dah settle, report semua dah. Malam tu saya ditugaskan oleh pihak operation untuk pergi balik. Bukan pergi balik lah, untuk lalu tempat tu balik, untuk melakukan tugasan lah. Time tu saya berkhidmat, nama company saya tak nak bagi tahu lah, tapi time tu saya saya berkhidmat dengan satu syarikat ni lah, yang time tu dekat Port Kelang. Time tu saya dalam dunia kontainer lah. Time tu saya jalan kontainer. Malam tu saya ditugaskan oleh pihak majikan untuk pergi balik tempat tu. Bukan pergi tempat kejadian, pergi balik customer yang kita orang biasa lalu ni lah. Saya lalu jalan tu lah, untuk buat penghantaran lah macam biasa. Sesuatu yang mengejutkan dekat saya, sampai sekarang saya terbawa-bawa benda tu. Dan kebetulan hari ni saya ditugaskan lalu balik jalan tu. Malam tu, waktu saya lalu jalan tu, saya bersorangan lalu. Saya nampak
macam satu group lah, Chinese group lah. Okay, Chinese group ni dia orang macam, kalau korang perasan, kalau Cina meninggal satu jalan tu, dia orang akan sembayang dekat jalan tu. Adalah dia bawa apa semua tu, benda tu kan, apa dia orang panggilnya, macam satu ritual tau. Dia buat benda tu. Dia orang tengah buat dekat jalan tu. Tapi lepas seminggu kejadian tu. Okay, time tu memang orang kata mood saya pun tengah berani. Saya lalu sana, saya memang terkejut lah mula-mula. Lepas tu saya parking truck, saya parking lori kat tepi lah kan. And then saya turun, saya pergi jumpa. Saya tengok lah apa diorang buat kan. And then ada satu aunty tu lah, Chinese aunty lah. Okay, saya tanya dia, aunty, what happened? Lepas tu dia bagi tahu lah, apa dia kata, ada satu family. Dia kata, tapi dia punya family juga, tapi dah agak jauh sikit lah, dia kata. Sudah terlibat dalam kemalangan dekat sini. Last week, dia kata lah, macam tu lah. Oh, ya kah? Dia kata, ya. And then, dia kata diorang nak buat macam, ada nama lah tu, apa Chinese panggil, saya dah lupa dah. Kalau macam, apa, family diorang pergi kan, ada dia satu buat ritual lah tepi jalan tu. Diorang sembayang tu lah, dia kata. Oh, okay lah. Okay lah. Lepas tu saya pergi. Okay, thank you aunty. Okay, saya pergi. Saya dah settle kerja saya. Waktu saya on the way nak balik pula, ikut jalan yang sama lagi. Ikut jalan yang sama tu, betul-betul saya terkejut lah. Saya ternampak satu family yang kemalangan tu ada sana. Tapi bukan satu family. Saya nampak kereta tu yang diorang kata MPV tu, yang terbalik tu dekat sana, ada dekat sana. Padahal kereta tu dah berminggu dah angkat, dah sembayang kot apa, diorang semua tu baru lepas beberapa jam sebelum tu dah sembayang. Betul-betul saya terkejut ya. Tapi time tu saya tak terfikir yang MPV tu MPV yang sebelum tu. Saya ingat orang lain, ada kenderaan lain yang terlibat dalam kemalangan di kawasan tu. Lepas tu saya parking tepi, saya berhenti, saya turun, saya tengok tak ada nampak apa-apa. Yang ada asap, embun tu embun lah. Macam tempat, orang kata tempat kalau hutan jalan kiri kanan ni, dia ada macam fog lah macam tu kan. Yang tu ada. Tapi yang ni dia macam bukan bau hangus tau, macam bau terbakar. Time saya turun tu lah, saya tengok macam ada bau terbakar. Ini saya nampak asap-asap tu terbang lah. Tapi kereta tu yang saya nampak waktu saya tengah drive, saya nampak itu dah tak ada. Waktu bila jam saya dah berhenti, saya turun pergi ke tepi tu, tengok dah tak, benda tu saya dah tak nampak. Saya pun dalam fikiran saya terkejut tau. Macam mana saya boleh turun? Kenapa saya turun? Time tu betul-betul saya menyesal kenapa turun. Jantung saya dubdap. Saya jalan dengan langkah yang laju lah, naik dalam prime mover balik, terus meneruskan perjalanan lah. Saya tinggalkan tempat tu. Dan peristiwa tu masih segar dalam ingatan saya sampailah ke hari ini. Saya pun lama tak lalu jalan tu. Dan kebetulan selepas beberapa tahun, dah hampir 10 tahun lebih, hari ini saya ditugaskan, saya dapat arahan dari pihak majikan yang saya ditugaskan melalui jalan tu. Tapi bukan nak pergi, maksud saya ditugaskan untuk melalui jalan tu lah. Sebab kebetulan destinasi yang saya nak pergi ni, saya akan ikut jalan yang sama yang pernah saya lalu dulu 10 tahun lebih lah, 11 tahun yang lepas lah kejadian tu. Saya kena balik lalu jalan tu. Peristiwa tu masih segar di ingatan. Dan dalam video ni saya akan tunjuklah sedikit footage lah tempat tu. Tapi sekarang ni sebenarnya dah malam. Tempat tu agak jauh jugalah dari sini. Nanti cuaca pun dah gelap. Jadi mungkin footage tu bukan footage di siang hari lah, footage di malam hari. Tapi kalau semua okey, saya akan cubalah dapatkan gambaran di siang hari tu. Bila jam ada free hari lain kan, saya akan datang sendiri. Okey. Saya kadang-kadang kalau lalu balik jalan tu macam merasa, apa orang kata, macam terbayang-bayang kisah dulu tu yang terjadi. Kisah 10 tahun, 11 tahun yang lepas tu lah. Sekarang member saya tu pun sudah tak ada. Saya pun tak tahu mana dia pergi.
kita pun sama-sama, orang kata sama-sama dah tukar bidang lah. Lama tak jumpa. Dia pun dah resign, dah retire dekat company lama tu. Saya pun sama. Kita orang bawa haluan masing-masing. Dia, kalau dia nampak video saya ni, harap sihat lah semua. Harap awak tu baik-baik sajalah. Sebab lama tak, kita orang lost contact ah. Selepas kejadian tu memang lost contact. Selepas kejadian tu, saya ingat dalam beberapa bulan lah. Lepas tu dia pun resign, dia bawa diri lah. Dia bawa diri. Sampai sekarang lah, saya pun tak tahu lagi dia dekat mana. Dia pun tak tahulah dia tahu saya dekat mana. Saya ingat dia pun tak tahu saya dekat mana. Okey. Jadi dalam footage ni saya akan tunjuk lah. Bukan tunjuk saya, sebab jalan ni gelap. Nanti sekejap lagi nak malam. Okey, untuk pengetahuan korang, saya ambil video ni petang. Sekarang pun dah nak dekat-dekat maghrib. Apapun, dalam video ni tak ada unsur saya nak takut-takutkan siapa yang lalu jalan yang saya maksudkan ni. Tak ada. Okey. Cuma orang kata kita sentiasa berwaspada lah. Sama juga saya. Kadang-kadang kita leka, kita lalai kan. Semoga kita semua dijauhkan dari sebarang malapetaka. Okay. And saya pun tak nak cakap banyak. Okay. Nanti saya cakap banyak-banyak pun orang kata tak syok lah dengar kan. Kita bercakap kan. Tak apalah. Saya teruskan perjalanan saya untuk menuju ke destinasi lah. Di mana destinasi yang saya perlu selesaikan tugasan hakiki saya ni untuk mencari rezeki. Apapun, terima kasih lah sebab dengar cerita saya yang orang kata tak seberapa ni lah. Assalamualaikum. Selamat malam dan salam sejahtera. Jalan ni salah satu laluan di mana berlakunya satu peristiwa yang terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu. Beginilah suasana malam di malam hari di sekitar sini. Keadaan jalan dekat sini agak gelap dan bengkang-bengkok Kalau siang boleh nampak pemandangan hutan lah kiri kanan tempat ni. Sejauh mata memandang. Bukan sejauh mata memandang, menghijau lah. Pokok-pokok yang rimbun dekat sini memang hijau. Sekarang pun jam menunjukkan lebih kurang pukul 11 malam. Keadaan di sepanjang jalan ni memang hutan lah, kiri kanan. Hutan tebal. Tempat ni pun kenderaan agak kurang, tapi bukanlah tak ada. Ada juga yang lalu. Boleh nampak SPG baru selisih tadi. Atau mana dia nak pergi tengah-tengah malam ni. Tak apa, biarkan dia dengan urusan dia. Kita buat urusan kita.
mereka-mereka yang ada peristiwa pelik ataupun mistik, boleh kongsi bukan tujuan untuk kita menakut-nakutkan sesiapa pun, tapi untuk kita lebih berhati-hati sama ada apa, sama ada disebabkan benda tu ataupun hal-hal lain. Tidak semestinya hal-hal spiritual semata-mata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya pun sudah sampai dekat lokasi sini. Rasanya tak berapa afdal kalau saya tak berhenti sendiri. Tak apa, kita pergi tengok. Lebih kurang macam ni lah suasana dekat sini malam hari. Macam mana? Macam ni. Boleh dengar bunyi-bunyi hutan. Suasana di malam hari lebih kurang macam ni lah dekat sini. Sunyi ya. Tapi saya pun tak boleh lama sangat dekat sini, memandangkan saya pun ada tugasan hakiki yang kena buat. Saya boleh singgah sekejap saja, dah kebetulan lalu. Memang hutan lah semua. Sini ada pokok besar. Kenderaan bukanlah tak ada lalu sini, ada, cuma agak terlalu kurang. Lagi-lagi di sebelah malam. Jalan Selekoh yang saya maksudkan tu dekat depan sana. Tapi dekat sini pun agak gelap, jadi susah sikit nak nampak. Tapi walau bagaimanapun saya akan cuba dapatkan footage nanti di hari yang siang. Cerita dan kejadian tu terjadi lebih kurang 11 tahun yang lalu Dekat sini lah tempat tu. Agak gelap dekat sini tapi dekat sini saya masih ingat lagi. Pada malam tu. Selekoh tu memang saya tak boleh lupa sebab dia ada pokok besar ni. Sampai sekarang pokok ni masih ada lagi. Kejadian tu terjadi kira-kira pertengahan tahun 2009. Time tu mula-mula sekali kira saya baru menceburi lah bidang kerjaya inilah. Apapun, semoga semua selamat. Kalau dengar ada bunyi itu kapal terbang lalu Tapi kalau dengar betul-betul lagi macam ada suara azan. Dengar tu. Ada suara azan Tapi mungkin dekat sekitar sini ada surau ke masjid ya. Boleh dengar suara azan. Mungkin dekat sini ada masjid ataupun surau. Saya rasa sudah masanya untuk saya pergi dari tempat ni. Oh, ini pokok agak besar Cuma malam tak berapa nampak. Kawasan sini memang pokok besar-besar semua, tapi kawasan hutan kiri kanan bahu jalan ni. Rasanya mungkin sudah masanya untuk saya pergi. Lagipun saya tak boleh ada dekat sini lama-lama sangat. Risau apa-apa yang benda tak patut jadi kan.